صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الحامدين العابدين المخلصين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bila himpunkan bagi kita 42 buah hadis, kita faham 42 buah hadis ini, mudah-mudahan kita faham agama kita dengan baik, prinsip-prinsip asas dalam agama kita. Kita sampai muka surat berapa tu? Muka surat 5. Nombor 4. Nombor 4 dah belum lagi. Muka surat 5 nombor 4. Pengertian hadis ini berkaitan kepentingan niat dalam kehidupan turut dinyatakan dalam hadis 6, 27 dan 37. Ini kalau tuan-tuan baca di rumah, buka lah. Buka hadis ke-6 cerita pasal niat juga. Hadis ke-27 pun cerita pasal niat juga. Hadis ke-37 pun cerita pasal niat. Seperti mana kita sebut dulu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau merupakan seorang alim yang jenis merubah manusia. Dia mentarbiah manusia. Maka kerana itu dalam karangan beliau pun, cara beliau tulis itu nak merubah orang. Maka bila nak merubah orang ni, dia tak dapat tak, mesti mengulang. Kena sebut satu perkara tu banyak kali, kan sekali je. Dan ini jugalah cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, bila dia nak ajar kita, nak ajar manusia, dia ulang. Tengok surah Rahman cukup dah. Fa bi ayyi ala rabbukuma tukadziban. Berapa kali ulang. Kalau yang jadi imam tu tak apa kuat hafal, tak habis-habis. Dia ada ulang tu. Dia ulang. Dan macam tu juga perkara penting dalam agama diulang banyak kali dalam Quran. Lepas tu Imam Nawawi bila dia tulis hadis 40, dia ulang. Tapi dalam hadis yang 6, 27, 37 tu, dia akan tumpu aspek-aspek yang lain pula, daripada perkara-perkara berkaitan dengan niat. Tapi sikit sebanyak dia ulang balik, peringat kepada kita. Dia ingatkan kita tentang pentingnya niat ataupun berkait dengan perkara dalam hati. Baik, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu diterima, diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan niat. Ungkapan ini selintas lalu membayangkan bahawa setiap amalan semuanya mesti mempunyai niat. Akan tetapi bila mana kita mendapati ada sebahagian kelakuan dilakukan oleh manusia, kita buat secara pastinya dilakukan tanpa niat. Ada beberapa perkara hak kita buat tak ada niat. Contohnya orang mengigau, tak ada niat. Contohnya orang melatah, confirm tak ada niat. Takkan dia nak niat dulu? Kan dia pun terkejut. Macam mana dia nak niat? Memang tak ada niat. Jadi ada beberapa perkara memang kita buat, manusia lakukan, tak ada niat. Tak terniat, dia jadi secara spontan, tak ada niat. Maka kerana itu, maka ungkapan setiap amalan dengan niat perlu diberikan penafsiran yang sewajarnya.
Iaitu, ni yang saya sebut tadi, bila saya terjemah, saya terus terjemah yang betul makna dia. Apa dia? Setiap amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala dengan niat. Jadi kalau kita nak terjemah setiap amalan dengan niat, tak betul. Kerana ada amalan yang tak ada niat. Mengigau tadi, beberapa perkara kan, melatah tak ada niat. Maka kerana itu kita beri makna. Para ulama bila terang ungkapan ni, dia bagi makna, iaitu setiap amalan diterima oleh Allah Ta'ala, maqbulatun indallah. Setiap amalan musab, diberi pahala di sisi Allah dengan niat. Gitu Jadi kita tambah apa tu bila kita nak faham dalam kurungan, dalam tulisan tu tebuk dalam kurungan, iaitu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tambah masuk, baru sempurna makna dia. Niat bermaksud keazaman dan kesungguhan untuk melakukan sesuatu perkara. Ia perlu dibezakan dengan niat ni. Kita nak cerita makna niat. Apa makna niat? Azam, kesungguhan dalam hati nak buat satu perkara. Itu niat. Jadi nak faham niat ni kena beza dengan beberapa perkara. Antara yang nak dibezakan, talaffuz bin niat, melafazkan niat. Ini bukan niat. Melafazkan niat bukan niat. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i disunatkan. Tapi dia bukan niat. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita sebut dengan lidah kita kan. Itu namanya apa? Melafazkan dengan niat. Itu niat ke? Bukan niat. Niat ni adalah hati. Tetapi kena ingat, melafazkan niat itu membantu niat. Melafazkan niat itu membantu niat. Antara lain, kerana itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunat melafazkan niat. Kalau tanya dalil, dalam semayang memang tak ada dalil melafazkan niat. Dalam puasa pun tak ada dalil kata Nabi pernah melafazkan niat. Bab zakat pun tak ada dalil dalam hadis menunjukkan Nabi pernah melafazkan niat dia. Sahaja aku bayar, ini wang. Macam mana kita lafaz waktu bayar zakat fitrah? Ini wang untuk aku dan keluarga aku kan. Itu melafaz niat tu. Itu melafaz niat tu. Tak ada riwayat daripada Nabi sama sekali. Tetapi kita ambil hujahnya daripada pertama, amalan haji. Amalan haji ada. Iaitu bila kita dah siap pakai ihram apa semua. Apa kita sebut? Kita siap pakai ihram apa semua dah kan? Dah siap ni, kira nak buat haji lah ni. Buang habis benda yang tak boleh pakai kan? Kira nak buat haji lah ni. Apa kita kata? Kita senyap ke? Tak, kita kata? Oh, tuan-tuan lupa dah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kan? Itu apa tu? Itu melafazkan niat dalam hati. Niat dalam hati nak buat haji, maka dilafazkan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal mulka bih. Maka diambil daripada situ, dikias daripada situ, dalam amalan-amalan lain pun disunat bagi kita untuk melafazkan niat. Gitu lah. Jadi kalau orang tanya ada tak Nabi sebut usalli. Itu memang tak ada lah, sampai 3-4 kali tu. Itu was-was lah tu. Ada tak Nabi sebut usalli fardal isya'i? Tak ada riwayat. Kita berani sebut kata tak ada riwayat. Habis itu ambil mana ni? Kita ambil daripada amalan haji. Kias kepada amalan haji. Dia akad nikah. Dikias juga antaranya. Akad nikah, jual beli. Talak mesti sebut di lidah. Talak dalam hati tak sah. Marah sangat ke isteri kan? Marah ke isteri tu kan? Dalam hati. Aku talak isteri aku 10 tu. Dalam hati. Jatuh tak talak? 10 tak jatuh, setengah tak jatuh, 1 tak jatuh. Apa pun tak ada. Sebab apa? Kena lafaz secara ittifaq ulama. Dia
talak, mesti sebut lafaz. Kahwin pun sama. Kahwin pun sama. Kena lafaz. Tak boleh main gitu lah. Gitu lah. Boleh cakap tapi gitu tak boleh. Dia mesti lafaz. Melainkan kalau orang tu sakit ke, dia bisu ke, itu masih aja terus peringat tu. Tu antara hujah-hujah. Begitu juga dalam bab jual beli. Kita ni diminta supaya aku jual aku beli, akad kena sebut dengan lidah. Maka kerana itu disunat kita dalam bab ibadat pun kita ini melafazkan. Dan melafazkan niat ni amat membantu. Amat membantu niat. Kadang-kadang kita tersilap, mengganggu kita. Mengganggu tapi kalau lafaz ni lain, yang dikiranya di sini. Kita lafaz di lidah jadi imam. Padahal kita niat dalam hati tu makmum. Memang kita makmum pun sah tak sembahyang kita? Sah. Kerana yang dikira itu yang di sini. Dia duduk belakang kan? Dia duduk belakang ni. Dia pun tahu dia bukan imam. Kalau dia imam mesti depan. Tapi waktu lafaz tu kita pun dengar dia lafaz. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Nak tegur tak dia? Tak payah tegur. Sah tak sembahyang dia? Sah tak sembahyang dia? Sah kerana yang diiktibar di hati, bukan yang di lidah dia. Gitu ya. Tak apa, saya beli. Dia bukan orang Islam. Tak apa. Tu belah dia tak mau sebut, tak apa. Dia nak sebut, tak apa. Dia nak sebut, bagus. Kita raikan. Kerana dia ikut budaya kita. Dia ikut agama kita. Bagus. Aku beli. Jadi peliknya orang kita tak sebut. Kan? Orang ni, orang kafir sebut. Saya jual kita gitu kan. Kita raih lah dia sebut. Tu pula angkat dia lah. Tak ganggu kita pun dia sebut tu kan. Baik, itu yang pertama. Membezakan juga niat ini, saya rasa macam dah bincang dah ni dulu, bincang lagi. Belum lagi ya? Belum ya? Okey. Sebab kitab ni saya mengajar merata dekat PUH ni, kadang terasa macam dah sebut dah ya. Takut jemaah jemu lah pula kan. Dengar 2, 3, 4 kali. Tapi waktu syarah yang mula-mula dulu ada sebut dah lah. Mula-mula dulu waktu yalah waktu kita mula, ni kali kedua dah baca Ni kali kedua kita baca. Dulu baca tak berkitab, kali ni baca berkitab. Baik, nak faham niat tadi ni, niat tu di hati, azam di hati. Pertama bezakan dengan melafazkan niat dengan mulut. Ini bukan niat, dan dipanggil melafazkan, talaffuz bin niyah. Yang keduanya bezakan niat dengan cakaplah hati. Itu pun bukan niat ke? Bercakap dalam hati. Kita selalu bercakaplah hati. Sekarang pun tengah bercakaplah hati ni. Ya ke tak ya? Jawab tak dalam hati tu? Jawab kan? Jawab di mulut ke jawab di hati? Di hati. Jadi kita bercakaplah hati. Jadi hak bercakap dalam hati ni niat ke? Bukan niat juga. Bukan niat. Tetapi seperti mana melafaz dengan lidah bagi niat itu, bercakap dalam hati itu pun membantu akan niat. Jadi bila kita nak sembahyang isyak kan, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita angkat takbir Allah. Dalam hati kita sebut kan, sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Itu bercakap dalam hati, tapi ia membantu niat kita. Itu jangan lupa Tapi dia bukan niat. Jadi kalau tak bercakap tu pun tak apa. Tak bercakap pun tak apa. Kalau orang yang was-was, tak payah bercakap. Tanya aja, aku nak buat apa? Untuk orang yang was-was lah. Yang was-was ni. Yang kadang dia punya takbir tu, udah rupa nasyid. Allahu Akbar, Allah kan. Rupa nasyid dah. Itu tak payah lafaz dalam hati. Sebelum angkat takbir tu, astaghfirullah sikit, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas semua. Tanya kat hati, aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Nak sembahyang isyak. Kat takbir. Allahu Akbar. Tak payah cakap apa dalam hati. Kerana waktu tu memang dah tepat dah azam kita. Nak sembahyang isyak. Gitu ya, untuk orang yang was-was. Banyak kita tengok orang was-was. Ada pergi masjid mana-mana. Jaranglah juga lah jumpa. Tapi ada. Dan dia mengganggu orang. Dan dia penyakit.
Macam penyakit virus COVID juga. Penyakit. Orang yang ada wasbah ni kena tahu dia penyakit. Yang ketiga, kena beza juga niat ini dengan khawatir. Khawatir bukan niat. Khawatir ni istilah orang tasawuf. Jamak ataupun kata plural bagi perkataan khatir. Khatir. Kha alif tara. Tapi biasa orang tasawuf akan sebut khawatir. Khatir ni lintasan hati. Lintasan. Kita perasan tak kadang kita ni ada lintasan hati. Makna dia macam ilham lebih kurang. Kita terasa dapat idea, pak masuk. Kalau tak tulis, hilang gitu. Gitu kan. Gitu. Kalau orang seni ni selalulah. Dia duduk seorang-seorang tu. Dapat dia. Dapat idea, ilham. Khawatir. Orang tasawuf kata lebih kurang. Jadi itu niat ke tak? Itu bukan niat ke? Tapi dia dalam hati. Dia berada dalam hati kita. Itu bukan niat. Kalau dapat, alhamdulillah tu tulis. Kalau tak tulis, dia hilang macam tu. Lintasan. Lintas. Tak mana kita cepat dapat. Kalau tak dapat, dia pergi hilang. Macam tu. Saya khawatir. Khawatir tu khawatir Melayu, risau. Saya khawatir kalau ustaz tak datang. Itu AJK bahagian ustaz-ustaz selalulah khawatir. Itu khawatir risau bahasa Melayu. Tapi mungkin harus ambil daripada bahasa Arab juga kot. Tapi dalam bahasa Arab khawatir ni maksud dia umum, lintasan. Lintasan ni kadang-kadang yang merisaukan pun boleh jadi juga. Kalau kita kuat hubungan dengan Allah, lintasan tu kita cepat dapat. Kadang-kadang kita sedar lintasan tu selepas berlaku. Rugi. Hak tu rugi. Kita dapat lintasan tu selepas berlaku. Itu biasanya kita tak boleh nak tangkap lintasan tu. Yalah, kadang kita banyak menengok benda tak molek kan. Banyak buat benda-benda tak elok. Allah bagi lintasan tu kita sedar lepas berlaku. Rugi kita. Rugi ya. Ilham di hati. Bukan di akal. Ilham ni kita bincang lebih kurang macam khawatir juga. Dia di hati. Tapi daripada hati membawa lah ke akal. Itu biasa. Daripada akal pun boleh bawa ke hati. Dari mata pergi ke akal, akal ke hati. Kita tengok orang tu, nampak cantik, kepala tu tafsir cantik, cantik tu bawa ke hati, berkenan. Contohlah. Kan? Tapi kadang-kadang daripada hati dulu, lepas tu baru pergi ke akal. Dia memang interrelated, interconnected. Tapi perbahasan ilham, biasanya kalangan ulama bahas ilham, dia berkait dengan hati. Dia tak kait dengan akal secara asasnya. Wallahu a'lam. Khawatir ni tuan-tuan kadang duk fikir, selalu dapat. Allah bagi kita duduk semayang selalu ni dapat. Cuma sempat nak tangkap ke tak tangkap? Kalau kita jenis jaga, zikir banyak kan, insya-Allah cepat tangkap. Kita dapat, alhamdulillah, kita sedar. Dapatlah faedah dia. Beberapa manfaat yang Allah Ta'ala beri. Kalau tak sedar lepas tu, kalau teruk sangat kita ni langsung tak sedar, sampai ke mati tak sedar. Gitu kan. Wallahu a'lam. Kedua-dua perkara A dan B ke atas tu, melafaz dengan niat, cakap dalam hati, ia bukan niat di mana kita sebut tadi, namun begitu ia amat membantu menetapkan niat dalam hati kita, kerana ia memberikan kesedaran dan kesiagaan. Kita segar, kita siaga. Mana kita sedar kita nak buat apa tu. Jadi dia membantu akan azam kita. Dia memberikan kesedaran dan kesiagaan kepada manusia terhadap apa yang sedang dilakukannya. Perkara C pun bukan niat, khawatir pun bukan niat. Ia adalah merupakan lintasan hati, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i adalah digalakkan. Digalakkan di sini bermaksud sunat, boleh pahala. Kita tak mau bahas lah bab usul fiqh. Kalau bahas bab usul fiqh, adakah dia sunat? Adakah dia mustahab? Adakah dia mandub? Itu perbahasan dalam usul fiqh. Kita bahas wajib, sunat, haram, makruh, harus 5 ya. Tapi kalau kita mengaji dalam lagi, sunat tu saja dia pecah lagi. Ada yang mustahab, ada yang mandub, ada yang sunnah. Gitu ya. Dia bahas pecah-pecah lagi ikut tara mana digalakkan. Tara mana Nabi sungguh-sungguh buat. Sebab tu ada sunat muakkad pula. Yang masyhur kita ni sunat muakkad lah kan. Sunat biasa, sunat muakkad. Tapi kalau orang mengaji fiqh dalam lagi, dia akan ada lagi tambahan. Mandub, mustahab. Ada lagi tambah sikit. Yang ini wallahu alam lah, mungkin rendah lah, paling rendah ke mustahab itulah. Tapi masih juga kategori boleh pahala. Buatlah. Yang tak buat ni, kalau tak buat jadi macam kawan saya. Jadi imam angkat takbir, patah balik. Pusing balik. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Betul, pusing balik kat kita. Dia dah angkat takbir, pusing balik kan. Sorry, stop. Silap niat. Dia kata, silap niat. Katanya. Tak payah cerita lah silap niat. Memang dah batal semayang lah. Dia pusing balik kat kita kan. Mengadak kita balik. Silap niat katanya. Sebab tu lafaz niat. Sebut. Kerana bila kita sebut di lidah, kita sebut dalam hati, membantu niat kita. Amat-amat membantu. Berasaskan kepada amalan yang sunat tadi ni, berasaskan kepada amalan melafazkan niat dalam ibadat haji dan umrah, yang mana orang yang berihram dan berniat untuk memulakan ibadah haji itu mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik, dan juga dalil-dalil yang lain seperti mana kita ni diminta supaya melafazkan niat kita dalam bab talak, dalam bab nikah, dalam bab raja'ah, dalam bab muamalat jual beli juga. Nombor 8, niat boleh berubah-ubah. Ini satu perkara kita kena hadam tu. Niat di hati ni boleh berubah-ubah dan boleh diadjust, boleh dibetulkan. Niat ni boleh berubah-ubah. Sebab tu bila kita buat satu amalan, niat tak betul, jangan berhenti, terus buat. Apa yang kita kena buat? Adjust je niat tu. Perbetulkan niat istighfar, terus buat. Nak semayang, kan? Nak semayang hari Jumaat, nak semayang. Hari Jumaat memang disunatkan semayang. Sebelum kita mari masjid, memang boleh semayang sepanjang masa sehinggalah imam naik bagi khutbah. Tak ada waktu yang haram semayang dalam masjid bagi orang yang buat Jumaat. Gitu ya. Jadi sepanjang tu boleh semayang. Kalau tidak, kalau di rumah, bila matahari atas kepala, tak boleh semayang. Makruh, tanzihi, haram lah tu. Maknanya lebih kurang, sekarang masuk Zuhur 1.27, 15 minit sebelum lebih kurang. Maknanya 15 minit sebelum tolak 1.27, tolak 15, dapat berapa? Automatik jenuh sikit je. Satu apa cik? Satu? Sekarang 1.27 masuk kan? Tolak 15 minit. 1.12. 1.12. Jadi daripada masuk pukul 1.12 sampailah 1.27 haram semayang. Kalau di rumah kita, haram semayang. Melainkan dekat Masjidil Haram, tanah suci haram, dan juga dekat masjid pada hari Jumaat. Gitu ya. Jadi kita pun nak semayang. Kita pun nak semayang kan. Maka bila kita pun nak semayang sebenarnya, bila magun 2 rakaat tu okey. 4 rakaat okey lagi. Masuk 6 rakaat tu kita rasa macam, sebab bagi kesalam kan, kalau semayang kali kedua, Assalamualaikum, tengok kawan tu tidur belakang. Bagi belah kiri, seorang pun tak semayang tu kan.
Jadi kita bila nak masuk sembahyang yang ketiga tu kan, terasa di hati tu, akulah sembahyang ni pun kan. Terasa apa tu? Ada rasa takabur, ada rasa riak, semua ada. Apa kena buat waktu tu? Apa kena buat? Duduk, tak payah sembahyang? Tak, sembahyang. Terus sembahyang. Cuma niat awal tu rosak. Apa kena buat? Betulkan niat tu. Astaghfirullahalazim. Aku ni tak bagus tak mana aku. Aku sembahyang banyak ni sebab aku banyak silap. Betul aku sembahyang banyak. Tak semesti demo hak tidur tu, demo tu rendah daripada aku lagi. Mungkin demo tidur waktu sekarang kerana malam tadi dia akan mulai dah. Gitu kan. Kita main dengan hati kita balik. Kita main dengan hati kita balik. Bukannya bila kita rasa hati kita ni riak, takabur, kita pun berhenti tak sembahyang. Tak, tu salah. Tak betul. Sebab tu ulama' tasawuf dia kata apa? Ulama' tasawuf kata, tarkul amal li ajlin nasi riya, wal amal li ajlin nasi syirkun. Tu lah. Kita meninggalkan amalan kerana makhluk, kerana terasa riya, kerana terasa takabur, terasa ujub, maka kita pun tak sembahyang. Kita tinggal amalan kerana manusia, kerana makhluk. Kata ulama' tasawuf, itu riya. Kalau kita buat amalan kerana makhluk pula, itu syirik tu. Gitu. Jadi apa dia punya jalan pelepasannya, jalan keselamatannya? Teruskan amalan, kita istighfarlah hati, tukan niat. Sebab tu dalam doa tu kita bawa mari doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan setengah riwayat wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Elok doa ni, baca lalu. Engkau perteguhkanlah hatiku atas mentaatimu. Mana betul mentaatimu. Tu kaedah dia nak. Jangan nanti buat keluar duit 50. Memang niat nak sedekah 50. Tapi bila keluar tu tengok, orang tengok. Orang tengok kan. Hak nampak pula 50. Terasa tak di hati? Tak terasa apa? Tak terasa apa, tak apa, terus je lah. Tapi tengok orang tengok kan, kita nak bagi sedekah 50 tu kan, terasa di hati.